السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah kerana dengan izin Allah pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi, dan mudah-mudahan kehidupan dan amal-amal seharian yang kita kerjakan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung dalam siri tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah pun selesai membincangkan surah Al-Fatihah, walaupun mungkin ada banyak lagi ilmu-ilmu yang boleh kita bincangkan, mungkin ke dalam sudut sains dan sebagainya. Tapi kalau yang sains tu kena panggil pakar dia lah dalam bidang sains. Suruh saya cakap bab sains, saya lagi takut guru-guru yang mengajar sains jealous pula, takut terlebih pandai pula dia kata untuk guru ni kan. Biarlah kita bercakap atas bidang kita. Ala kulli hal, bagaimanapun sains, apa saja ilmu, sains ke apa ni, teknologi, ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia, tak boleh lari daripada Al-Quran itu sendiri. Yang tu kita kena yakin dan kita kena pasti, kerana tidak ada satu ilmu pun yang tidak merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil dan bukti dan juga tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Baik, sebelum kita masuk dalam surah Al-Baqarah, mungkin satu perkara yang boleh kita kongsi bersama untuk malam ni berkaitan dengan surah Al-Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah huraian yang sebelum ni berkaitan dengan tidak ada ataupun tidak layak bagi seseorang hamba untuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita sembah. Itu juga adalah makna kita mengucapkan dua kalimah syahadah, kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Ulama banyak berbahas benda ni. La ilaha illallah, terutamanya kalimah tauhid itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan yang mana? Ada sebahagian ulama kata Tuhan yang batil, ataupun dia datangkan dulu dalam kaedah bahasa Arab ni, dia datangkan dulu nafi. La tu kan maknanya la nafi, menafikan dulu. Menafikan apa? Kewujudan Tuhan selain daripada Allah yang layak disembah hanya Allah. Kemudian baru dia mai isbat, dia panggil. Dan nafi, kemudian dia datang isbat. Isbat ni maknanya ayat pengukuhan. Nak abang kata tak ada dah selain Allah, tak berhak seorang manusia, seorang hamba Allah. Dah dia, kalau dia mengaku dia hamba Allah, maka selayak-layaknya Allah lah sahaja al-ma'budu bihaqqin, selayak-layaknya untuk disembah. Baik, jadi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam konteks ilmu akidah yang berkaitan dengan solat kita, bila kita semayang, kita baca Fatihah, kita baca, tak pastilah ni salah satu daripada ayat yang kita kena baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persoalan dia tentang perkataan dan juga makna dia tu. Kita semayang seorang-seorang pun kita sebut iyyaka na'budu. Memang tak boleh ubah. Jangan buat bahasa ubah. Lagi buat iyyaka a'budu pula, kan? Kalau bahasa Arab kan, kalau kita rujuk balik bahasa Arab ni, indahnya kalam Allah ni. Kadang-kadang perkara yang tersirat ni kita tak nampak, tapi bila kita menuntut ilmu, kita cari tok guru, baru kita faham
oh selama ni 25 tahun kalau kita semayang, baru hari ni kita tahu apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Kalau tengok dari segi terjemahan dia, iyyaka hanya kepada engkau, wahai Allah, na'budu kami sembah. Biasa kalau logik kita kata kalau sembahyang seorang-seorang, kita aku sembahlah, betul kan, tentu kan. Baik. Siapa dah jadi tak boleh ubah, dia kena iyyaka na'budu juga. Rupa-rupanya bila kita belajar ni, Allah bagi buka pintu hati kita. Baik, makna iyyaka na'budu tadi ni yang bila kita sembahyang, sairul a'dha ini tafsiran alim ulama menyebutkan kata apa? Seluruh anggota kita sembahyang lah. Memang walaupun hakikatnya seorang je sembahyang, kan? Kalau macam kita seorang je sembahyang, tapi anggota kita tak sujud sekali. Ni tangan kita, kaki kita, mulut, kepala apa semua. Maka sairul a'dha itu yang tu merujuk kepada makna iyyaka na'budu, bahawa kepada engkau sajalah yang kami sembah. Kami tadi dah merujuk kepada anggota, dan dalam anggota dia ada raja kepada segala anggota hati, kan? Malikul a'dha dipanggil, raja kepada segala anggota hati. Makna kata apa? Segala anggota ni mesti kena turut kata hati, baru terhasil khusyuk. Walaupun akhir zaman ni Nabi sebut inna awwala ma yurfa'u 'inda anin nas, inna awwala ma yurfa'u bihi 'anin nas al khusyu' fi shalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini juga disebutkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Dia kata memang di antara tanda-tanda awal manusia yang duduk di akhir zaman ni, apabila Allah Ta'ala akan angkat khusyuk dalam solat seseorang. Ini realiti. Tapi nak tanya, nak tuding ni kita siapa semayang khusyuk, bukan tu persoalan dia. Ibn Abbas ni, kenapa kita dunia akhir zaman kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai mihnah dan tribulasi. Faham tu? Saja dah buat ambil ayat sikit kan. Bukan tak faham semua, more educated well bukan ni kan. Dia lah ni banyak bahasa dah dulu tak tahulah, kita duk mengaji dulu, kalau duk mengaji bahasa Melayu ni, guru bahasa Melayu sendiri beritahu kata bahasa Melayu ni miskin sungguh. Dia kata miskin bahasa orang Melayu ni. Kita betul tak? Wallah alam. Tanya orang pakai bahasa Melayu, kata bahasa Melayu ni miskin bahasa. Dah ambil ciplak bahasa nu sikit, ambil bahasa Arab sikit, ambil bahasa Inggeris sikit. Bahasa Inggeris hari ni banyak dah yang dah bahasa terhormat lah ni berkata bahasa Inggeris telah dilacurkan ke dalam bahasa Melayu. Tu dia kasar bunyi. Situasi ya, kita ada orang panggil situasi, kita ambil daripada situation. Betul ya. Salah sekali tegur. Budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Apa ni, lokasi, ambil location, destinasi. Kalau ni semua dah di ni, tak apalah, tu bahasa saja kan. Dan benda tu tak akan ditanya oleh Allah Ta'ala dalam kubur insya-Allah. Baik, jadi kena serah bulat-bulat lah. Sebab tu kita dah sebut banyak kali benda ni. Bila setiap kali kita nak sembahyang, kenapa kita angkat macam ni? Serendah kan, serendah. Kalau polis nak tangkap pencuri, angkat tangan, kena serendah. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Dan nak penentu khusyuk hatinya bukan sekadar bergantung kepada amal seseorang kan? Bukan bergantung kepada amal, tapi dia merujuk balik kepada hati. Kalau kita jadikan raja segala anggota hati ni, kita turut dia, insya-Allah, maka sairul a'dha, kesemua anggota-anggota lain juga akan turut sujud, dan insya-Allah di situ akan datang kekhusyukan. Baik. Itu hebat dalam terkandung dalam surah Al-Fatihah. Itu di antara salah satu daripada rahsia-rahsia yang mungkin kita boleh perbahaskan lagi insya-Allah. Baik.
Selesai dah tu. InsyaAllah malam ni kita tengok beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ni adalah merupakan surah yang pertama sekali diturunkan di kota Madinah, menurut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dan perkara ini juga turut disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, salah seorang daripada imam yang alim dalam bidang tafsir, dan dia ada satu tafsir dia, nama dia Tafsir Al-Qurtubi. Jadi tafsir Qurtubi seantara kitab tafsir yang muktabar, yang boleh kita ambil buat sebagai rujukan. Tinggal lagi kalau siapa rajin lah ni boleh terjemah kitab no. Di Indonesia tengok masya-Allah, depa bab terjemah ni depa advance lah, lebih daripada kita lah. Tabik spring lah kat depa. Orang Melayu bukan malas, tapi tak apa rajin. Saya pun tok guru dah sebut duk suruh kitab nipis dia bagi Al-Khusyu' fi Salah. Dah ada terjemahan sebelum ni, tapi ni dalam huraian yang lain sikitlah. Kita kata kan guru duk sebut berapa kat setahun dah tak terjemah lagi tu kata balong liat. Kan mudah-mudahan Allah doalah supaya Allah bagi kekuatan. Boleh, dia simple dia, kitab kecil, tapi bila baca tengok nampak walaupun benda tu simple, rupanya dia ada kaedah insya-Allah macam mana nak mendatangkan khusyuk dalam sembahyang. Walaupun kata ustaz macam mana ni sembahyang dah 30 tahun dah, tak apalah. Afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah Taala akan memaafkan dan mengampunkan akan segala kesilapan kita yang lalu. Janji kena mau mengaji lah, itu dia punya perkara pokok dia. Baik. InsyaAllah tengok dalam surah Baqarah malam ni, kalau sempat dalam 4 atau 5 ayat kita baca dan kita tengok tafsiran dia secara ijmali insya-Allah. Baik, surah Al-Baqarah, nama Al-Baqarah itu sendiri membawa kepada makna sapi betina, sapi ataupun lembu. Apa beza antara sapi dengan lembu? Dulu kalau cikgu tanya apa beza sapi dengan lembu, kalau nak jawapan nak mana, hak layak buruk sikit kata ejaan beza dia. Tu jawapan layak buruk. Ejaan cikgu, sapi je lagu lain, lembu je lagu lain. Lepas tu kena abuh nampak semua. Sedih dengan cikgu buat layak buruk. Lebih kurang sama lah kena sapi tu lah. Tapi dia ada patahan, dia kata sebut apa, peribahasa ke apa, kata lembu punya susu, sapi yang dapat nama. Sebab dia panggil minyak sapi, dia pun tak panggil minyak lembu. Hak tular je. Baik, Al-Baqarah tu maknanya sapi betina ataupun lembu betina. Baik, jadi merujuk kepada apa? Peristiwa Allah Ta'ala sengaja nak uji golongan Bani Israel. Allah Ta'ala tahu kan, memang perangai golongan orang Yahudi Bani Israel ni ketegak, keras kepala, jenis rebus tak empuk ni kan, tak makan saman punya geng ni. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa suruh pak ni pergi cari lembu. Mereka punya banyak akal, tak mau, bukan kata nak pergi cari, tak mau sebenarnya, tapi dia buat macam-macam lah. Dia tanya kat Nabi Musa, lembu ni macam mana? Siapa tak reti lembu tu macam mana kan? Nak lembu yang sedang ke, anak lembu ke, bapak lembu, macam-macam. Lah bila duk tanya duk buat konon-konon tak tahu lembu tu macam mana, Allah Ta'ala bagi susah mereka. Kena cari lembu yang dia punya warna dia tu safra'u faqi' kan, kuning tapi tak kuning. Tu dia main-main dengan Allah Ta'ala. Maka Allah bagi susah terus kat mereka. Dan sedangkan Allah Ta'ala tahu pak ni memang tak mau, ketegak punya kepala. Jadi berdasarkan kepada peristiwa tu, maka itu di antara perkara yang disebut sebagai sapi betina ni, maka dinamakan surah ini sebagai suratul Baqarah. Kita maklum surah Baqarah ayat dia 286. Dia ayat 286, dan ayat yang terpanjang juga, dan ini surah yang terpanjang dalam Al-Quran, dan ayat yang terpanjang juga adalah ayat dalam surah Baqarah juga yang disebut sebagai ayatul dain, ayat tentang berkisahkan cerita tentang hutang piutang. Dalam Islam patutnya macam mana. Dia satu muka tu terus. Saya ada ingat kalau macam sembahyang tarawih, lah ni jadi satu trend buka Quran. Lepas tu ada pula masjid-masjid yang mencadangkan
bila dah buat 20 rakaat, janganlah baca satu muka satu rakaat. Satu muka satu muka tu buat 2 rakaat. Kan? Satu muka buat 2 rakaat. Jadi tak apalah, okey. Hinggalah sikit kan, tahanlah sikit, satu muka 2 rakaat kan. Tapi bila mai tang ayatul dain, dia ayat tu satu muka satu ayat tu je. Nak kerat kat mana? Tak boleh. Tapi rupa-rupanya ada juga jenis mangkuk ayun wal jahil ke kepala batu. Buat apa? Buat separuh juga ada. Tapi tak mau abang masjid mana? Ini kontroversi pula. Nah, ada depa buat juga separuh. Cara apa macam mana? Tak tahulah. Dia berhenti tahu mana, lepas tu dia sambung. Allah Alam. Nampak? Kan punya nak buat baca bagi separuh juga. Janganlah benda sangat. Kena kata langkah ayat tak patut pula kan. Senang ceritalah ni, kalau nak elak daripada tak nak baca satu ayat tu penuh, tak mau baca kan, kata tak mau baca. Mulalah juzuk kedua. Nampak tak elok lah kan. Al-Quran ni patut kita baca semua. Kan, nak tinggal-tinggal buat apa? Kan. Tapi nasib lah. Tu imam mana hak malam tu giliak dia kena jadi imam, kena ayat tu dain. Bacalah satu ayat tu. Lepas tu ayat kedua takkan nak galih. Bacalah qul huwallah. Senang cerita. Kan, semua ada jalan penyelesaian dia. Baik. 286 ayat. Ayat biasa kita tahu surah Al-Baqarah. Agak-agak kalimah tahu tak? Berapa kalimah dia? Tak ada nak kira Ustaz Tak apa, senang. Alim ulama tolong kira dah kat kita. Dalam kitab ni ya, tafsir Ibnu Ajibah ni, Ibnu Ajibah sendiri rajin sungguhlah alim ulama dulu ni. Tak serupa macam kita lah ni. Ya. Alimnya depa sampai sanggup kira berapa perkataan dalam surah Al-Baqarah. Maka disebut di sini dia ada apa? 6121 perkataan. Cantik. Elok pula 6121. Kalau angka dia jadi 6121. Yang tiga nombor ekor tak? Dah jam lawak. Baik. InsyaAllah saya husnuzan, sangka baik tuan-tuan pasti takkan buat benda macam ni kan. Dia orang yang jenis macam tu dia tak lekat nak main di masjid, nak ataupun surau kan, insya-Allah. Baik, dia sebut sini 6,000 tu maknanya 6,000 wa mi'ah dan 100. 6,100 wa 21 maknanya 21 kalimatan ke perkataan. 6121. Boleh. Nanti buah pelik nombor kereta tak apa. Nombor ekor. Baik. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in sanam. Bagi tiap-tiap sesuatu tu dia ada dia punya kata apa? Tiang, dia punya tiang. Wa sanam wa inna sanam al-Quran, dan maka paksinya Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Surah Baqarah ni merupakan asas kepada surah-surah yang lain. Dan dalam riwayat yang lain tentang kelebihan surah Al-Baqarah ni, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kal maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan rumah-rumah kamu ni sunyi sepi macam tanah perkuburan. Nak kubur kita tengok sunyi sepi. Sunyi pasal apa? Kerana sunyi tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya. Fa inna syaitan, berkata Nabi, sesungguhnya syaitan ni tafirru, akan lari minal baitil ladzi, daripada rumah yang mana tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Baik. Jadi takkan nak baca surah Baqarah saja. Kan alang-alang dah boleh baca satu Quran. Yang cuma yang Nabi nak sebut situ, yang Nabi sebut sebagai surah Al-Baqarah sebagai sebahagian daripada surah yang ada dalam Al-Quran. Nampak tak? Kita kena faham dan sini mafhum dia sebagaimana ayat Allah Ta'ala perintahkan kita sembahyang. Dalam Al-Quran memang tidak diceritakan pergerakan sembahyang tu secara terperinci. Tak ada. Mana ada? Yang Allah sebut warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jangan jadi betul bendoi. Biarlah kita jadi betul alang. Betul bendoi selalu orang langkah sebab ada masalah. Tapi betul alang selalu dijulang sebab duduk di atas.
Rumah lah tak ada alang dah. No. Rumah lah pasal rumah taman lah lagi tak ada alang. Rumah kampung dulu nanti tengok. Kan? Ijat balik kampung tengok rumah dari dah alang. Kalau ada lagi alang cantik tu. Betul-betul alang tak apa sebab orang selalu culang. Dah duduk di atas. Kan? Dalam ayat tu Allah suruh kata rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Pi buat pala bendui, dia pun rukuk-rukuk, lepas tu dia belah balik mayang. Balik daripada rumah tak terus mayang dah. Apa cerita? Dia kata dalam Quran Allah tak kata tak suruh sujud, Allah tak suruh qiyam, tak suruh tahiyat apa semua. Tu betul bendui kan. Jahil ni dia panggil apa? Bodoh dia kita tak boleh nak ajak, cerdik dia kita tak boleh nak tumpang. Faham tu? Kan? Baik. Tinggallah kejahilan tu. Baik, tak patutlah. Baik, jadi bila macam ni lah juga bila Nabi sebut kelebihan surah Al-Baqarah tu, itu Nabi nak ceritakan khususiat surah Al-Baqarah ataupun keistimewaan, kelebihan. Tak semestinya kata baca surah Al-Baqarah baca tu je. Kan, baik. Dia maknanya dia itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Ni dia panggil kaedah dia yang Allah itlakkan ataupun yang Nabi itlakkan sebahagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Bila Nabi sebut surah Baqarah saja maknanya satu Quran. Tapi mewakili dia surah Baqarah sebab kelebihan cukup banyak. Dalam surah Baqarah ni juga kata Nabi fiha sayyidatu ayil Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ni ada satu ayat yang disebut sebagai penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran. Apa dia? Wahia ayatul kursi. Ayat kursi. Kan? Semua kita hafal. Tapi kadang-kadang tak ramai yang yakin dengan ayat kursi. Bila jadi kena sihir, kena apa kan? Nampak? Nah. Wak pi kat ustaz sana, wak pi kat Darul Syifa, wak pi kat sini, tak nak berubah. Sedangkan ayat ruqyah tu dah ada. Kita sendiri kalau kita amal, kita yakin insya-Allah. Yalah, kalau adabnya kita pergi kat tok guru, okey. Tapi apa salah kalau kita boleh beramal tuan-tuan, masya-Allah, dan yakin. Bila amal kena yakin. Amal tak yakin sebagaimana orang yang pergi buat haji. Kalau dia amal tak yakin, maka dia salah seorang daripada golongan yang Allah Taala sangat-sangat murka. Kan orang pergi haji kan? Lepas tu dia balik, dia tak yakin haji aku ni diterima oleh Allah Taala, tak tahu. Kan? Dia tak yakin dengan rahmat Allah, dia tak yakin dengan Allah yang bersifat dengan Rahman Rahim tu. Maka salah besarlah. Takut dugaan yang besar yang akan menimpa diri dia. Jangan la taqnatu min rahmatillah. Kita tak boleh berputus asa dengan rahmat-rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita kena yakin pasti Allah Taala akan bagi. Kita amal ayat Allah, ayat Quran, insya-Allah Allah Taala pasti akan bagi. Ayat kursi, masya-Allah. Penangan ayat kursi ini tentang kalau tengok dahsyat bagi orang yang mengamalkan. Jangan kata ayat kursi Fatihah saja pun tak apa. Fatihah pembuka surah kan. Kalau amal betul-betul insya-Allah dia akan terhindar daripada banyak penyakit-penyakit ataupun banyak daripada perkara-perkara yang kalau orang nak sihir dan nak buat benda tak elok kat kita. Baik. InsyaAllah kita akan tengok sikit ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, 5 ayat dalam surah Al-Baqarah, pemula dia, iftitah kita. InsyaAllah Allah Ta'ala mulakan awal surah ni dengan ini bukan perkataan
Yang ni adalah himpunan daripada huruf-huruf hijaiyah. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Tapi huruf alif, huruf lam, huruf mim bukan satu huruf, tapi dia jadi 3 huruf. Kan? Maknanya kalau orang yang baca Al-Quran alif lam mim sahaja, kalau satu huruf dia dapat Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda pahala. Alif lam mim dah jadi 30. Itu rahmat Allah untuk kita. Baik, yang ni perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Kita dah bincang sebelum ni. Kalau ulama berselisih pendapat, itu nak menunjukkan kata kealiman para alim ulama. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, 2 khalifah daripada khulafa'ur rasyidin yang 5, kan? Yang dua-dua ni jaminan syurga. Jaminan syurga. Dua-dua ni pula orang kaya, dua-dua ni pula alim. Tapi di antara kedua ni ada beberapa perkara yang jadi perselisihan pendapat. Tapi bukan nak abang kata pendapat Sayyidina Abu Bakar tak boleh pakai, ataupun pendapat Sayyidina Umar tak boleh pakai kalau dipilih salah satu daripada 2 pendapat. Tapi nak abang kata apa? Nak abang kata pendapat yang diperselisihkan oleh keduanya ni kerana kealiman keduanya. Dan kalau dipilih salah satu daripada mana-mana pendapat, bukan nak abang kata pendapat yang lain tak boleh pakai, tapi pendapat yang dipilih itu adalah lebih sesuai pada ketika itu, lebih kena pada masa tu. Tak kira lah saya tak mahu sentuh bab ni. Sayyidina Abu Bakar dengan Umar daripada duk berselisih pendapat pasal kes apa, yang tu lagi jadi panjang cerita. Dia keluar tajuk. Yang ni alim ulama dalam tafsir, dalam bidang tafsir ni berselisih pendapat tentang perkataan tentang alif lam mim ini. Sebahagiannya antaranya Imam Ibn Abbas sendiri, Imam anak murid dia Imam Mujahid dan Imam Qatadah, ni ulama-ulama besar dalam tafsir ni. Mana mereka berpendapat bahawa alif lam mim itu adalah ismun min asma'il Quran, salah satu daripada nama-nama Al-Quran itu sendiri. Allahu a'lam. Tak boleh nak ditafsirkan. Sungguh pun begitu. Ada pula sebahagian daripada kalangan ulama tafsir mentafsirkan juga, tapi dengan satu tafsiran pendapat yang insya-Allah birra'il mamduh, dengan tafsiran yang baik insya-Allah. Kita sangka baik alim ulama ni takkan seleweng ayat-ayat Allah Taala. Jadi sebahagiannya sebut apa? Ini adalah mukhtasar, ringkasan daripada nama Allah. Alif tu makna Allah, lam tu makna latif, Allah yang maha latif, maha lembut. Mim itu maknanya majid ataupun muhaimin, sebagainya lah. Al-muhaimin tu sifat Allah kan. Al-asma'ul husna tu 99 nama tu, di antara nama-nama tu ada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat majid. Majid maknanya mulia. Itu tafsiran sebahagian. Tak apalah, kita tinggal tentu. Yang penting alif lam mim ini sebenarnya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu semata-mata. Dan alif lam mim ni, dan juga dia ada beberapa bagi dalam surah-surah yang lain, antaranya dalam surah Taha, di mana Allah Ta'ala mulakan dengan Taha. Alif lam mim ra, alif lam mim ra surah surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd juzuk 11 tu, surah yang ke-13. Allah mula dengan alif lam mim ra, baca bagi betul. Sebab ada orang baca bunyi al-mari. Nak heran juga kita ni kadang. Surah lain ni dia boleh baca, tapi ayat tu dia lupa. Baca dia jadi lagu mana. Dan sebab benda ni pengalaman lah kan. Nak temu duga untuk jadi guru, kita tak boleh sebutlah siapa-siapa tu kan. Cuma benda ni memang berlaku. Biasanya kalau nak temu duga untuk katalah jadi tu imam ke, semudah entah. Dah mentang-mentang kita tu imam kan. Nak temu duga tu imam, suruh bacalah sikit. Yang ni juga dikenali sebagai Fawatihus Suwar, pembuka bagi surah-surah. Tak semua surah ada ni. Dia hanya beberapa surah. Antaranya ke surah Yasin kan, surah Luqman. Surah Luqman pun alif lam mim juga, sama macam surah Al-Baqarah ni. Surah Taha, surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, dan semua tu kan. Surah baca dia pun
tarik auzubillah dengan bismillah tu cantik dah kan. Oh, dia ada dah ala qari. Dia mai alif lam mim ra dua alamari. Oh, terkejut tu weh. Tukang temu duga tu nak gelak, kalau gelak tak jadi kesian pula kat kawan kan. Tapi lepas kawan tu keluar, munggah gelak sungguh. Memang tak dia tahan. Kan? Apa cerita? Kena baca bagi betul lah. Baik. Yang tu disebut sebagai fawatihus suwar. Jadi kalau segi bacaannya kita kena baca bagi betul lah. Yang ni ayat ni kita pilih untuk nak buat bacaan tajwid kita nanti insya-Allah. 5 ayat dalam surah Baqarah ni. Segi hukumnya di sini dipanggil sebagai mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kita pun dah keliru dah. Mad lazim harfi muthaqqal. Dia mad lazim ni mesti dia macam mana? Mesti baca 6 harakat. Yang panjang tu mesti baca 6 harakat. Alif lam kiralah kan. Alif lam mim. Itu dia. Lam tu 6 harakat, mim 6 harakat, 12 harakat. Mim, lam bertemu dengan mim, lam tu bertemu dengan mim tu dia jadi hukum gunnah pula, tambah lagi 2 harakat, semuanya 14 harakat. Jadi ni masa nak tarik ni, nak tarik nafas elok-elok, lagi tak cukup. Kan? Banyak tajwid pula lah. Dia masuk sikit, tak apalah. Baik. Tu ayat yang pertama. Kemudian ada sebagian tafsiran ulama menyatakan alif itu adalah merupakan huruf yang dia asing. Satu, dia tidak mewakili mana-mana, dia tidak bersambung dengan mana-mana. Dan kemudian huruf lam itu ni sebahagian ulama pula menyebut lam itu maknanya layyin jawarihaka liibadati, kena lembutkan anggota kita. Maknanya mula daripada tadi yang kita sebut sebagai raja bagi segala anggota ni hati, mula daripada hati tu kena lembutkan semua, maka barulah senang kita nak tunduk beribadat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebahagian ulama lah. Yang bawah-bawah sikit lah, ulama-ulama yang terkini dalam ulama-ulama tafsir ni mentafsirkan yang kata alif lam mim ni apa makna dia. Baik. Zalikal kitab, yang demikian itu adalah kitab. Tidak ada keraguan lagi padanya. La raiba fih bermakna la syakka fih. Maka makna Alkitab sini dah pasti merujuk terus kepada Al-Quran itu sendiri. Yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan berperingkat-peringkat. Nampak? Ni pun manusia ni suka mempersoalkan, kadang-kadang mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala buat, terutama golongan orang yang tak mau beriman dengan Allah. Ni seantara soalan yang biasa ditanya orang Kristian. Dia akan tanya, kalau Allah Ta'ala hampa ni berkuasa, kalau Tuhan hampa berkuasa, kenapa Allah Ta'ala tak turunkan sekaligus terus Al-Quran? Dan jawab macam mana? Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni sikit demi sedikit kan? Dan hukum pun sama. Hukum pengharaman arak contohnya, awal-awal Islam Allah Ta'ala tak turun lagi ayat pengharaman arak, tapi bila sampai satu masa Allah Ta'ala turun. Kenapa? Kita nak jawab macam mana? Benar? Takkan nak jawab, kata lah dah dia turun, dia tak turun serentak, dah dia turun sikit demi sikit, dia turun sikit demi sedikit dah. Takkan nak jawab macam tu kan? Budak-budak boleh jawab tu kan? Kalau persoalan ni lalu ditimbul, mereka ni suka, mereka akan cari tengok macam mana. Macam Allah Ta'ala buat dalam surah Sajdah yang kita duk baca selalu. Allah Ta'ala kata, yang Allah Ta'ala sebut, Allah menjadikan langit ni dalam masa 6 fi sittati ayyam, 6 hari. Itu dia. Ini dia duk bahas. Baik, kita jangan musin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah yakin. Tapi salah satu daripada kenapa Allah Ta'ala tidak turunkan Alkitab Al-Quran ini secara sekaligus terus, sebab Allah nak melatih kita disiplin sebenarnya. Allah nak melatih manusia disiplin. Allah bagi satu persatu
Dan Allah Ta'ala turunkan ayat ni pula daripada dari Baitul Ma'mur kan, daripada langit dunia pun satu ayat demi satu ayat. Dan Jibril pula nampak tu sistematik kan, tak cerodong terus sekaligus terus. Kalau macam tu cerita dah senang, Allah Ta'ala tak ada buat dunia. Allah Ta'ala cipta syurga terus masuk semua terus dalam syurga. Agak-agak kita rasa apa? Tak feel lah dia, tak feel. Itu di antara sunnatullah, Allah Ta'ala cipta juga dunia. Kita dari kalangan yang juara sebab kita boleh keluar di dunia kan. Kita yang berjaya keluar daripada perut ibu, kita jadi juara, jadi champion. Kita kena ada ciri-ciri seorang champion. Baik. La raiba fih, tidak ada keraguan lagi padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Di sini kita tengok ciri-ciri manusia yang bertakwa apa dia. Yang pertama disebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Kita orang Islam tak jadi masalah bab ni. Yang jadi masalah orang yang bukan Islam ataupun orang yang tak dapat hidayah Allah, dia akan mempertikaikan perkara ghaib. Ghaib contohnya roh, alam roh ni. Orang-orang yang bukan Islam dia pun tak percaya adanya kewujudan roh. Contoh macam orang Cina yang bukan Islam lah, Cina yang bukan Islam. Sebab Cina ada yang Islam kan, Cina yang bukan Islam. Kepercayaan mereka yang diajak oleh datuk nenek moyang mereka, bila mereka mati, mereka tak pergi ke mana-mana lah. Bila mereka mati, mereka tak pergi ke mana-mana sebab mereka tak ada roh dan tak percaya kepada kewujudan roh. Alam arwah ni panggil kan, roh ni mereka tak percaya. Ini tinggal lagi kita kena bagi tahu kepada golongan ni tanggungjawab. Dan sehingga kan kalau ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam tiba-tiba mendapat hidayah Allah dengan dia kaji alam-alam kata apa ni, perkara-perkara ghaib ni, akhirnya kebanyakan daripada saintis yang buat kajian ni akan masuk Islam. Yang mereka buat kajian mereka apa ni, tu yang timbul apa ni, amalan spiritual kan, spiritual betul tak? Bahasa Inggeris sebut itu. Depa buat kan, depa buat last depa percaya akan kewujudan roh dan sebagainya. Itu salah satu daripada perkara-perkara ghaib kan. Kalau nak main mana alam jin kan, adanya syaitan yang Allah Ta'ala tak bagi izin syaitan ni kita nampak, walaupun sebahagian boleh nampak kan. Itu tak payah, dia memang dah terlepas, memang Allah dah pilih dia boleh nampak. Jadi satu kekurangan bagi diri dia, tak jadi macam kita manusia normal, kita tak akan nampak. Baik, yang pasti umurul ghaibiyat ni, perkara-perkara ghaib yang termasuk dia syurga, neraka, azab kubur, alam barzakh ni, dan juga apa-apa yang perkara yang berkaitan dengan hari akhirat yang wajib kita percaya walaupun kita tak nampak lagi dengan mata kepala zahir, tak nampak tapi bisa percaya. Ciri-ciri pertama orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kitab ni, dia mesti kena percaya. Wa yuqimuna as-salah. Ya, hebat Allah Taala ambil perkataan yuqimus salah. Ni kalau mengaji bahasa Arab nanti kita boleh faham jelas kenapa Allah sebut wa yuqimunas salah. Ya lah. Ataupun dalam arti kata lain, makna dia secara terjemahannya yuqim tu maknanya mendirikan. Allah Ta'ala tak sebut terus alladzina yusallun, orang yang bersembahyang, tak, tapi yang mendirikan sembahyang. Sebab apa? Sebab nak melaksanakan solat, nak mendirikan solat, ibarat seorang nak buat rumah, dia kena ada asas. Asas paling utama tiang kan, nak bangun, dirikan solat ataupun bangunkan semua solat. Allah sebut je ni yuqimuna solat, maknanya mendirikan solat ataupun membangunkan solat, bukan bersolat. Kalau bersolat tak jadi. Maknanya asas kepada nak dirikan solat dia mesti kena ada tiang. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu Nabi kata apa? Jadi sebagai tiang agama. Aman aqamaha faqad aqamad din.
Dalam hadis pun Nabi sebut wa man aqamaha, siapa yang mendirikan solat tu. Makna cantik ni kan, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang tinggalkan solat, faqad hadama ad-din, dia telah meruntuhkan agama. Ini nak jaga ya. Golongan orang yang alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah, yang Allah Taala letakkan golongan pertama yang beriman dengan Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah golongan siddiqin. Siddiqin merujuk kepada para sahabat Nabi, yang mana Allah bagi ciri-ciri depa ni, alladzina immakkannahum fil ardi, yang mana golongan ini kalau kami letakkan golongan ini di atas muka bumi Allah, betul, di antara ciri pertama depa aqamus salah, depa ni mendirikan sembahyang. Kena dirikan sembahyang, bukan kena bersembahyang. Kalau sembahyang macam mana? Orang yang bukan Islam tu agak sembah tak bekong, sembahyang juga tu kan. Tu depa tak dirikan sembahyang kerana tidak melalui tiang. Tak ada, depa sembahyang bukan melalui hati. Jauh sesat terpesong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi macam golongan tu, dan kita minta Allah bagi hidayahlah kat golongan ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka golongan ini rezeki, maka mereka yunfiqun, infakkan pada jalan Allah. Baik, kata Imam Syekh Ibnu Ajibah, kata Syekh Ibnu Ajibah, yang ke sifat-sifat ni, yang kata sifat golongan muttaqin ni mesti tatadammanu bi thalathati asya', mesti kena ada 3 perkara. Yang pertama amal qalbi. Golongan muttaqin tadi ni, hudal lil muttaqin tadi ni, golongan muttaqin ni, kalau makna muttaqin ni banyak dah. Nabi sendiri kalau ditanya apa makna taqwa, Nabi kata at-taqwa hahuna kan. Taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Bila seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Nah wahai Rasulullah, apakah makna taqwa itu?" Maka Nabi kata at-taqwa hahuna, taqwa ni duduk di sini. Yushiru ila sadri, Nabi isyaratkan ke dadaan di dada Nabi. Ni dalam hatilah maknanya. Itu tafsiran yang Nabi bagi. Sayyidina Ali dia ada tafsiran dia. Dalam golongan orang bertakwa macam mana? Antaranya al-khaufu minal jalil, takut dengan Allah Taala. Tu salah satu juga ciri orang bertakwa. Tapi dalam skop kita ni, dalam perbincangan dalam ayat ni, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah ni, yang pertamanya amal qalbi, mesti kena amalan hati. Mai daripada hati. Yang kedua amal badani, amalan anggota badan. Dan yang ketiga amal mali, amal harta. Kalau amal qalbi ni sudah pastilah merujuk kepada iman kita, merujuk kepada iman kita. Dan iman ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh sedar kita iman kita bertambah atau berkurang, hanya Allah Taala yang tak. Diri kita boleh sedar, diri kita boleh sedar. Sebab tu seorang alim ulama dalam menyebut dan menghuraikan makna ubudiyah. Kan kalau kita mengaku kita ni hamba Allah Taala, betul tak gini? Kata berani tak kita nak mengaku kita hamba Allah? Kalau amalan kita pun tak cukup, kalau amal fardu kita pun tak selesai, jangan pandai-pandai nak mengaku sebagai hamba Allah. Yang boleh kita mengaku kita ni makhluk Allah betul, yang Allah Taala cipta. Dan jadi hamba Allah bukan senang. Sebab tu dalam menghuraikan makna ubudiyah tadi ni, perhambaan yang betul-betul, seorang alim dalam kata-kata hikmahnya, kata-kata hikmah dia lah, disebut makna ubudiyah ni apa dia? Suduru a'malil birri, dasar amalan kebaikan. Makna dasar ni main hati ya. Kan dasar amalan kebaikan minal abdi, kan, suduru a'malil birri minal abdi, dasar amalan seorang, dasar amalan kebaikan seseorang hamba, daripada seorang hamba, ariyan an talabil jaza, maka hamba tu dia tidak pernah menuntut sebarang balasan daripada amalan yang dia buat. Kita sembahyang, dalam sembahyang kita duk nawaitu, last sekali kita sebut lillahi ta'ala kan. Betul tak lillah ta'ala? Jangan sampai ada nawaitu kita kot lain.
Sebab ada orang yang kalau dia main semayang, pasal apa? Sebab dia takut kalau dia tak semayang, orang kata dia tak semayang berjemaah. Jaga, ada tu. Kan tuan-tuan dan surau ni. Kan? Tapi kalau ada nawaitu macam tu, kena buang. Nawaitu tu betul. Tu Islam ajak kita. Bila kita berniat, kalau kita kata lillahi ta'ala tu, lillahi ta'ala betul-betul. Kena jaga. Baik. Itu makna iman, amal qalbi. Amal badani, semayang tadilah, pergerakannya kan. Kita dah buat yang kita tidak menambah sesuatu dalam solat, tak jadikan bid'ah yang menyesatkan. Contohnya konon nak semayang subuh bagi pahala lebih sikit, tambah bagi jadi 4 rakaat 2 kali qunut. Tu dia. Ada lagi orang buat itu? Tak ada. Kalau ada mau kena muni bang, pasal jadi amalan sesat kan. Tu bid'ah dalalah, tu baru betul masuk neraka Allah Taala. Pandai-pandai pergi tambah tambah dalam urusan agama. Tak boleh kan. Dua tetap dua, tapi makna amal badani tadi ni mesti bersesuaian dengan kehendak Islam. Itu sendiri makna soleh, amal soleh kan. Amalan yang sesuai dengan kehendak Islam dan selari dengan Islam. Dan yang ketiga disebut sebagai amal mali, yang ni infak kita pada jalan Allah. Tak semua orang boleh buat kan. Kalau ada orang yang ada duit lebih kadang-kadang, masya-Allah. Tadi kalau siapa dan tengok kan, tengah hari tadi saya pun tak dan, tapi isteri beritahu ni, kadang-kadang informasi ni kita kena ambil kan. Tanyalah ustazah dia, memang tak dan lah kita nak kalau nak pergi main jemaah. Tanyalah ustazah ni, kalau dan tengok dia main jemaah tak mana kan. Takut tak dan main jemaah, tak dan tengoklah. Tapi ada orang tengok, kalau isteri kita tengok ke siapa tengok, kita boleh tanya kan. Cerita ustazah tu, dia cerita pengalaman dia pergi ke sebuah rumah, diundang oleh seorang seorang wanita kaya ni, tak tahu nak abang, rumah punya besar, kolam renang pun besar. Sampai terdetik dalam hati dia, kata dia dengan suami dia lah, ustazah ni, dia pergi ke rumah orang kaya tu. Dia kata ustazah, seronoknya kalau saya pun dapat kolam renang macam dia kata puan, ustazah tu lah, dia kata puan, seronoknya kalau rumah saya pun boleh kolam renang besar ni juga. Kan, dia teringin tu ada. Atau apa perempuan tu kata, dia kata yalah, ni dia nampak ni macam ni je kan, sebenarnya dia ni tengok, dia kata ustazah ni kira okey, alhamdulillah lah suami ada, anak-anak ada semua, alhamdulillah bahagia. Saya ni tengok suami tinggal, lari pergi ikut betina lain. Tu sepasal pasien. Jadi tak ada lah. Jadi saya ni duk buat benda, saya ni pula Allah Ta'ala uji, kena kanser pula. Nak ikut tarikh doktor begitu ni, tarikh lah ni kira saya duduk dalam kubur dah ni. Tu dia. Tapi Allah dah bagi juga kekuatan. Dan masa tu pula saudara kata, masa tu kebetulan dia buat kenduri, jamu anak yatim, jamu fakir miskin, jamu hafiz-hafiz Quran ni kan, mengajar agama ni. Sebab dia kata dia nak meneruskan tradisi, nak meneruskan kebiasaan, adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh mak dia dulu. Nampak kaya, tapi jiwa dia wallah alam, Allah Ta'ala saja yang tahu macam mana tenteram atau tak tenteram hati dia kan. Tapi dia kena buat benda tu, dia tak ada apa-apa kan. Baik, jadi dia sanggup korbankan segala apa yang dia ada, sebab dia rasa benda tu hanya nikmat sementara Allah Ta'ala bagi kan, bagi pinjam nikmat. Semua ni macam tu lah kan, seluruh anggota badan kita pun sama. Jadi muslimin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin anak lajak ni panjang lagi cerita dia, tak dan habis ayat kelima. Tak apalah, sebab tafsiran alim ulama ni kita kena ambil kira juga apa yang disebut, sedangkan alim ulama yang berkecimpung dalam sesuatu bidang ni, yang mengkhususkan dalam bidang tafsir contohnya, adalah yang muktabar, yang dirujuk oleh seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang dapat kita kongsi pada malam ini, hadirin mukminin rahimakumullah, memberikan manfaat untuk kita bersama, dan ini sebagai satu motivasi lah untuk kita untuk kita gandakan, lipat gandakan lagi amalan-amalan kita dan amalan-amalan kebajikan, khususnya amalan yang boleh membawa tambahan pahala
supaya jaminan, antara jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri mohon maaf kasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah rasa puas, daripada hati yang tidak pernah rasa khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan air mata kerana takutkan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon berlindung denganmu daripada amalan yang tertolak dan daripada doa yang tidak diperkenankan olehmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak keluar. Siap. Suruh mau mikir. Tak tahu lah kalau benar ini apa yang Dan ni, saya nanti pergi ke